Hai, anda bersama Faizal Jabar di channel Faizal Jabar dalam Movies Around Netflix Movie Review. Seperti biasa, kita akan bagi review tentang movie-movie yang berada di Netflix Malaysia pada hari ini. Dan yang paling penting, kita akan bagi review daripada pendapat penonton marhain seperti Mamu yang tidak akan melibatkan apa aspek-aspek teknikal dalam bikinan sebuah filem. Okey. Hari ini Mamu special sikit. Bukan Mamu special, kita special sikit session kita hari ini sebab kita ada dua tetamu. Alright, kita ada dua tetamu dengan nama yang pelik. Kita ada Mutiara dan juga kita ada Mi nombre es Brilian. macam baru hafal je. Okey, sebelum tu Mamu nak ucapkan jutaan terima kasih kepada korang semua yang sentiasa singgah channel Mamu dan support semua video-video Mamu. Kalau korang baru kat channel Mamu, pastikan korang klik subscribe button kat bawah sini supaya korang boleh dapat buzz dari Mamu setiap hari Selasa dan hari Sabtu tepat jam 9 malam. Hari ni kita dapat review sebuah naskah Spanish. Spanish, alright. Spanish. Itulah minum rest tadi tu. Oh, okey. Dengar kan minum apa ke? Alright. So minum kita rest tu akan maksud dia apa? minum rest tu maksud dia apa? Nama saya lah. Nama saya. Alright. Kita akan buat review sebuah naskah daripada naskah Spanish. Jom kita roll the trailer first. Jom. The Invisible Guest merupakan sebuah naskah Spanish yang dirilis pada tahun 2016. 2016. Okey, Mana kamu tahu? Tahu lah. research. Okey, sebelum tu Mamu nak ingatkan review kita orang kali ni, bukan review lah, kita orang punya sembang kali ni akan mengandungi spoiler and mungkin juga major spoiler. Jadi kalau korang belum menonton naskah ataupun filem The Invisible Guest ni, better korang pergi tengok dulu baru come back to channel Mamu. Okey. Best, Sedih? best. Tak Oh, menyesal. habis dah. Best. Best. Oh, dah mula dah. Oh. Dah mula review dah. Best. Oh, dah bagi review dah. Okey, Best. sampai di sini saja untuk episod kali ini. Mari kita mulakan. Yang betul-betul mulakan. The Invisible Guest mengisahkan tentang satu mamat ni lah. Alright, okay, dia sedar daripada pengsan. Lepas tu dia girlfriend dia, skandal dia mati. So dia sekarang dalam proses untuk defense diri dia lah. So dia meminta minta pertolongan daripada lawyer. So ada satu lawyer ni datang untuk mendapatkan dia punya keterangan. So ini adalah actually dia sesi penceritaan dia lah, flashback lah apa yang berlaku. Dan juga macam a bit of interrogation macam gitulah, lebih kurang lah supaya kita tahu apa sebenarnya yang berlaku, siapa yang membunuh, kenapa dibunuh, siapa yang membunuh, apa yang terbunuh. Yelah, dia tak tahu lah apa yang berlaku. Diam je, nak tambah apa-apa tak? Dia cakap terbunuh tapi tadi dia dah cakap dah yang girlfriend dia dah mati. Oh iya ke? Dah, sebab dalam naskah ni bukan seorang je yang terbunuh. Ada lebih. Spoiler. Dia ada beberapa orang yang Jeng. terbunuh dan dibunuh. Okey, apa yang best tentang naskah ni? Glenn? Okey, cerita dia macam Oh, yo. Okey. Mamat ni, okey, Adrian lah nama dia. So Janganlah spoil sama nama sekali. nama je pun takkan Boleh, lepas boleh, spoiler boleh, juga. okey. Saja. So Mamat ni kan cakap Kata dia nak akan sebut dalam bahasa Oh, mana tu harus Andrian. Adrian. Andrian. Alright. Adrian ni dia cakap dia kan di soal siasat. So bila dia di soal siasat, of course lah bila kita nak defend diri kita, kau main lagi cakap cerita itu, cerita ni, cerita tu, cerita ni. So dia Apa yang tak Apa yang best kat situ? Okey, Mamu cuba translatekan dalam bahasa yang mudah lah. Apa yang Belian cuba cakapkan adalah apa yang Belian cuba cakapkan adalah apabila scene dia cuba mendefendkan diri dia tu, jadi benda tu jadi interesting lah sebab dia ada few version punya story yang akan ada dalam naskah ini. Mungkinlah itu betul ke? Betul. Betul, tapi Betul lah nak cakap tadi. Dia scene tu scene yang sama tapi beberapa versi. So maksudnya macam version yang gini lah, berbeza. macam ni lah, macam ni adalah pembunuh dia. Bukan pembunuh, ini adalah yang dibunuh. Ini dah dibunuh, so dia tak ada dalam skrin lah. Ke tepi. Tapi so ini adalah hero Adrian tu. Dia tu. hero ke? Main Watak character utama, lah, watak okay. utama. And then ini ada lawyer dia, so conversation kita orang ni. So dalam conversation tu mereka akan ada discussion lah apa sebenarnya yang berlaku. Kalau situasi A,
macam ini. Kalau situasi B macam gini. So dia orang cuba menjangka benda-benda yang tak ada dalam scene. Macam gitulah. Tapi tempat tu tempat yang sama kan. Tempat yang sama. Dia twist. Okay. So macam yang Adrian ni of course lah sebabkan dalam scene tu macam dia nampak Okay, terus. sebab dia kategori bila dia hidup dari bila di Okay, bila dia kita tak cakap apa sebenarnya. Kita nak cakap. Okay, teruskan. Okay. Kita cakap apa? Mamu dengar. Dia nak cakap apa? Mamu tak kena edit ni? Edit lah. Okay. Apa kita nak cakap? Macam mana kita nak cakap? Apa guna cakap? Macam mana guna cakap? Bukan dia bukan suspek. Dia suspek utama sebab dia Dia hidup. suspek utama. Watak Adrian ni, dia jadi suspek utama sebab dia the only person yang alive sebelah si mati. Is it sebelah si mati? Betul lah. Dalam bilik yang sama lah. So dia merupakan suspek utama walaupun sebenarnya dia boleh dikatakan sebagai diperangkap. Diperangkap. Betul. So disebabkan dia diperangkap dan hanya dia saja yang ada dekat dalam bilik tu. Jadi dia terpaksa untuk membela diri dia lah dengan memberi justification yang menunjukkan dia tidak bersalah. Alright. Which is true lah. Which is Betul true lah. Macam tu. Okay. Satu benda yang memang mampu perasan yang membuatkan naskah ni baik adalah bila dia visualize, bukan dia introduction dia intro watak Adrian ni. Adrian ni. Kita akan rasa dia macam watak yang sangat agak innocent tau. Yeah. Innocent. Muka dia Lepas innocent. kita rasa dia innocent, tetapi rasa dia macam kena pressure dengan dia punya skandal tu. Tapi apabila development story ni kita boleh nampak lah dia macam ada macam suspicious sikit. Dia macam dah ada dia ni betul ke baik? Tapi dia lepas tu dia jadi macam baik balik. Tapi memang mula-mula memang yakin lah kan. Memang ingat dia baik. Tapi bila development tu kita nampak macam sekejap dia baik, sekejap betul ke? Dia macam ada on off dekat situ. Tapi sama juga dengan karakter dia punya skandal nama apa? Laura tu pun dia macam on off tau. Disebabkan mereka keep on tukar story tu. So kita sebagai penonton kita keep on tukar parti. Lompat parti. Sekejap kita masuk Tak payah cakap. Tak payah sebut lah. Sekarang kita dah ada satu government lah. Kita tak payah cakap lompat-lompat parti lah. Tapi dalam cerita ni kita keep on tukar. Okay, rasa ni yang jahat, ini yang jahat. Alright. Selain itu, okay, satu Tapi dia ada tapi. Dalam masa tu lompat-lompat tu rasa macam ya je karakter ni macam ni. Kau seganas sangat perempuan ni. Macam gitulah sebab dia sekejap akan tunjukkan watak Laura tu macam sangat daring. Macam si Adrian ni macam agak innocent. Lepas tu bila si lawyer tu twist sikit dia punya story, how about this way sebagai contoh, and then dia akan nampak benda tu sangat realistik tau, sangat realistik. And then Mamu pasti banyak orang memang akan suka naskah ni, seriously, especially dia punya ending. Kita cakap pasal ending sikit lah. Pasal ending dia tu sebab dia punya plot twist tu sebenarnya memang rasanya memang tak, kalau first time kita menonton naskah ni, kita tak akan expect pun benda tu akan jadilah. Betul tak? Betul sekali. Kenapa cakap betul? Cik Mutiara, Puan Mutiara. Kenapa betul lah? Ya, kenapa betul? Kenapa Puan Mutiara membetulkan betulan saya tu? Sebab agree lah. Apa punya review dah ni? Aduh. Okay. Okay, satu benda yang Mami cakap tadi, memang kita takkan expect pun lah dia punya pengakhiran cerita akan jadi macam gitu. Plot twist, itu dia namakan plot twist. Itu adalah salah satu contoh plot twist yang sangat menjadi. Sebab kita memang kita tak expect pun. Tetapi bila dia twist benda tu, kita boleh relate balik dengan semua benda dan dia punya ending tu I mean maybe dalam 2 minutes yang terakhir tu, dia punya beat dum dengan background music dia tu, dengan dia punya reveal the real story tu, memang amatlah menaikkan nafsu sebagai seorang Apa menaikkan nafsu? memuaskan nafsu seorang penonton Netflix daripada Malaysia. Mula kita akan macam stay, kita nak tahu siapa. Satu benda yang menarik pasal naskah ni adalah bila kita dah start menonton, kita macam tak nak berginjak sebab dia keep on menceritakan versi yang lain. Jadi kita keep on macam Betul ke? Betul ke? Jadi kita tak nak macam tinggal pun walaupun sekejap. Siapa yang suggest cerita ni? Tak tahu. Sebab tak ada. Okay. Kita orang kiranya macam
Macam tertengok je. Okay, cerita ni dia sebenarnya macam best. underrated lah juga. Memang underrated. agak underrated di mana memang tak terlalu, yalah, bukan satu naskah, satu filem yang orang perkatakan lah. Alright. Tapi best. Seriously best. Tapi apa yang mamu difahamkan? Difahamkan naskah filem ni juga dia ada versi Hindi. Hindi lah bagi ya. Hindi lakonan Anita Bachchan. Amitabh Bachchan. Tajuk ke? Amitabh Bachchan, yes. Tajuk Badla. Badla. Dengar tak dia punya correct pronunciation. Lagi sekali. Badla. Badla. Alright, okay. So Badla. Pronunciation yang betul. Dengar kepala sekali. Badla. Tapi Itu lagi betul. Mamu tak layan lagi dia punya apa yang Hindi punya version. versi, tapi mamu rasa memang akan jadi stylo lah. Sebab dalam naskah yang Spanish ni kita tak tahu kata orang tu sebenarnya main character yang akan revealkan semua. Itu yang best tu. Kita tak macam kita tengok dia macam lampi je. Tapi kalau dalam versi Hindi, Anita Bachchan itself kita dah tahu satu strong character. Figure yang sangat strong. So kalau dia yang menjadi orang yang merevealkan semua benda tu, rasa Mesti memang lagi gempak kan. mesti ya nah. Ini Itu itu kalau Telugu. Telugu tapi- dah beronok tapi okay, ada version Telugu juga. ada version yang apa Tamil lah. Yalah Tamil lah, Telugu lah. Okey, Tamil Telugu pun ada juga. Tajuk dia adalah Ya Baru. Tahu saja. Siap tahu. Sekali. Ya Baru. Ya baru. Okey, mamu nak tanya satu soalan. Dalam movie ni, apa part yang paling best? Scene yang paling best? Kita mula dengan Belian. Okay, scene yang paling best bila... tapi boleh cakap ke? Tak payah sebab dah tahu ni memang spoiler kan? Memang ada spoiler. Okay, bila lepas accident yang siapa nama dia? Laura ni dia minta tolong. Dia pergi ke satu rumah ni. So, bila dia pergi satu rumah ni, Best juga tu. and then baru dapat tahu ada mangsa accident, mangsa kemalangan. Mangsa kemalangan tu merupakan anak kepada tuan rumah. Like Part tu memang Kecilnya suspend kot. dunia. Part tu memang suspend gila. Padahal dia bukannya tunjuk ada hantu ke zombie apa, tapi suspend. Sebab nervous dia tu, lepas tu dia ada scene dia phone bunyi. Phone bunyi. tapi ya tu macam tak Allah. apa-apa. Acting tu memang gempak gila lah masa tu. Tapi yang kita yang macam phone tak macam tak real lah, macam phone dekat situ dia berdiri kat situ. Tak macam cari pun macam. Tu dia tengok tak Boleh tak apa. lepas tu boleh tipu. Tapi tu macam tak tahu. Sangka baik. Tak. Dia macam okey, ini tetamu takkanlah dia nak masuk. Mungkin dia Satu lagi Itu scene yang satu. best. Tapi Satu macam lagi scene yang best. sekejap sebelum tu. Sebelum tu. Okay. Phone bunyi. Dia buat berlakon bunyi macam tak dengar. Betul juga. So dia nak kena buat apa? Di sini. Saya nampak tadi ada orang letak phone bawah ni. No, dia macam ada macam bunyi tu kat situ, obviously bunyi tu kat satu point ni, tapi macam ada dengar bunyi tak? Yalah. Dia macam nervous dia tu sampai dia tak tahu nak buat apa, sampai dia punya action tu tak realistik lah. Tak macam bukan tak realistik, dia boleh mencurigakan lah. Macam gitulah. Okey. Satu lagi scene yang best. Mula-mula kan kita tahu budak tu sebenarnya mati. Tapi sebenarnya kan kena hidup yang duduk dalam boot tu. Ini Duduk spoiler, belakang major kereta. spoiler. Ya Allah. Ni major spoiler. Bila dia orang revealkan, bila satu-satu benda dah di-revealkan in the end, rupanya Budak tu dia tak mati lagi. Dia macam koma lah kot sebenarnya. disebabkan benda tu kita akan rasa memang watak Macam, pembunuh oh ni memang my jahat lah. God. Macam- Mula kita akan rasa macam kesiannya dia orang ni macam accident je lah. Macam dia orang ni terpaksa, tapi disebabkan dah tahu kata dia memang membunuh budak tu. So memang patutlah, memang kau kena lah. Tak kisahlah siapa pembunuh dia, memang kau kena. Betul. Tapi ending dia tetap yang terbaik. Yes. Memang best. Itulah mamu terbayangkan kalau lah Anita Bachchan tu yang Bukan merevealkan Anita, Ami. Amitabh Bachchan tu revealkan ending dia. Oh ya nah. Oh. Nah. Spek belakang boleh ke depan. Mesti stylo. Itu Rajinikan. Hola pada sunnah. Okey, untuk konklusi, naskah ni merupakan satu naskah yang mamu tak nak bagi rating sebab daripada review spoiler talk ni pun rasanya korang dah boleh tahu kot. Mamu sangat highly recommended movies untuk korang tonton dekat Netflix Malaysia. Tak perlu pergi ke Netflix UK ke US ke mana ke, ada dekat Netflix Malaysia. Dan kalau korang nak layan naskah Spanish ni, bolehlah korang terus layan naskah
Badla pula. Okay, sampai kat sini saja untuk episod kali ini. Kalau korang ada any movie yang nak Mamu buat review bersama wanita-wanita ini kalau sepanjang PKP lah. Tapi gadis-gadis. Okay, bersama gadis-gadis ni sepanjang PKP ni, korang boleh drop your comments kat bawah sini. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi korang yang baru dekat channel Mamu. Sampai bertemu lagi dalam Movies Around Netflix, movie review bersama Muhammad Jabar bersama Mutiara dan Berlian. Bukan nama samaran, nama sebenar. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.